Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga anda semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah hasil daripada penulisan Iskandar Zulfakar. Kisah pada malam ini adalah mengenai pengalaman seram arwah nenek. Malam ini saya ingin kongsikan tentang kisah-kisah seram yang dialami oleh arwah nenek saya ketika beliau bekerja sebagai penoreh getah pada masa dulu. Arwah nenek saya memang mencari rezeki di kebun getah dari zaman mudanya sehinggalah beliau jatuh sakit. Berkat menoreh getahlah nenek serta datuk saya membesarkan 4 orang anaknya termasuk saya, seorang cucunya. Oh ya, saya tinggal dengan nenek serta datuk saya sejak kecil. Sebelum tu, saya mohon untuk anda sedekahkan Al-Fatihah serta mohon anda doakan semoga arwah nenek saya ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Arwah nenek pergi meninggalkan kami semua beberapa tahun lepas setelah menderita penyakit saraf. Penyakit saraf ni teruk. Nenek saya sampai tak boleh jalan. Boleh dikatakan half paralyzed. Beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia. Arwah nenek banyak menceritakan pengalaman-pengalaman seram yang beliau alami sepanjang bekerja sebagai penoreh getah. Maklumlah, penoreh getah ni kena pergi bekerja seawal jam 3 pagi. Ini tak nak Brother Fai ceritakan lah. Antara kisah-kisah seram yang diceritakan oleh arwah nenek adalah seperti berikut. Yang pertama, api terbang di atas pokok getah. Ada satu pagi tu, nenek baru nak mula menoreh. Nenek saya menoreh seorang diri. Oh ya, lupa nak beritahu juga. Memanglah nenek pergi menoreh dengan datuk, tapi mereka berdua tidak menoreh di kawasan yang sama. Mereka menoreh di kawasan yang berasingan. Anda bayangkan, ada 2 bukit dan di bukit ni ada ladang getah. Jadi, seorang ambil satu bukit. Arwah nenek menoreh di kawasan ladang getah di atas bukit, manakala datuk pula menoreh di atas bukit yang lainnya. Bukan kaleng-kaleng punya jauh, bro. Kebiasaannya, datuk dan arwah nenek saya akan berjanji untuk bertemu di kawasan bawah bukit. Di situ ada satu pondok kecil. Di situlah mereka akan berjumpa setelah selesai menoreh pada hari itu. Bayangkan, begitu punya bahaya mereka risikokan nyawa semata-mata untuk besarkan anak-anak. Adalah satu pagi tu, masa tu gelap lagi. Belum masuk waktu subuh lagi. Arwah nenek pun menorehlah dari satu pokok ke satu pokok. Sumber cahaya yang beliau ada hanyalah daripada api pelita yang beliau lilitkan pada dahi. Memang sedikit je lah cahayanya. Tapi arwah nenek hairan kerana tiba-tiba saja keadaan jadi terang benderang. Bukan itu saja. Keadaan di sekeliling juga tiba-tiba saja menjadi panas. Arwah nenek pun masa tu dah rasa tak sedap hati lah. Dia pun mendongak ke atas. Waktu tu dia nampak ada satu benda bulat macam boleh, dan di seluruh benda tu ada api yang sangat marak sedang membakarnya. Benda tu sedang berada di atas pokok getah yang nenek tengah toreh sekarang. Arwah nenek saya pun apa lagi, masa tu terus pecut larilah sebab takut. Kebetulan benda tu pun terkejut. Dia pun turut sama terbang meninggalkan tempat tu. Itulah namanya hantu Tanglong. Yang kedua, bertemu penanggal. Kejadian ni berlaku ketika arwah nenek dah siap menoreh untuk hari itu. Seperti yang saya cakapkan tadi, apabila siap menoreh, nenek akan pergi ke pondok di bahagian bawah bukit untuk berjumpa dengan datuk. Waktu tu dah cerah sikit. Kira dah boleh nampak lah keadaan sekeliling.
Dalam pukul 7 pagi macam tu lah. Nenek saya pun berjalanlah turun dari bukit tu untuk pergi ke pondok yang berada di bawah bukit tu. Ketika nenek sedang berjalan, tiba-tiba dia perasan seperti ada air menitik di atas kepalanya. Pada awalnya, arwah nenek sangka hujan. Tapi tengok cerah je dan tempat lain tak ada pun air yang menitik. Arwah nenek pun dongaklah ke atas. Atas kepala kini ada makhluk merupai kepala wanita tidak berbadan. Cuma ada kepala saja bersama urat perut yang bercuraian di bawahnya. Darah dari urat perut itulah yang jatuh mengenai kepala nenek tadi. Penanggal tu tak ganggu nenek pun. Dia cuma lalu di situ saja. Persoalannya, makhluk manakah yang mengamalkan ilmu penanggal ini? Ya, masa tu dia keluar untuk cari makan lah tu. Mungkin juga dia telah faham mangsanya dan masa tu dia tengah on the way balik. Yang ketiga, hantu raya. Saya rasa anda tahu kan hantu raya macam mana? Hantu raya tu bukannya hantu yang sambut raya. Kalau macam tu, tahun ni berkuranglah hantu raya sebab tak boleh balik kampung kerana PKPB. Hantu raya adalah sejenis hantu yang sangat popular dalam masyarakat Melayu. Ramai orang Melayu yang gunakan hantu raya sebagai kadam untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Ada satu hari tu, datuk dengan arwah nenek saya tengah on the way balik ke rumah dan menuri getah. Dari menuri getah, maaf ya. Waktu tu dalam pukul 9 pagi. Memang masa tu mereka balik setelah selesai menoreh dan menimbang getah. Apa semua barulah mereka balik. Semasa dalam perjalanan balik tu, mereka nampak Pak Abu, bukan nama sebenar, sedang mengusahakan kebunnya. Baiklah, kalau anda nak tahu, Pak Abu yang bukan namanya sebenar ni merupakan ayah kepada seseorang yang sangat terkenal di negara kita. Saya tak nak sebut nama dia kerana tak mahu aibkan dia. Dia ni orang terkenal dalam bidang pengajian agama. Kadang-kadang dia masuk campur juga urusan politik. Yang penting dia popular. Tak nak sebutlah nama dia, nanti anda mesti kenal. Ayah dia ni memang seorang yang sangat terkenal di kampung itu. Terkenal sebab kaya raya. Sampai sekarang pun kalau saya balik kampung datuk saya, masih ada lagi rumah ayahnya tu. Dan satu lagi, ada seorang bapa saudara saya tu adalah kenalan rapat tokoh yang saya maksudkan tu. Okey, berbalik kepada cerita, ketika nampak Pak Abu, datuk dan nenek saya pun tegurlah dia sebab mereka kan kenal dia. Anehnya, Pak Abu buat tak layan aja. Sekali lagi datuk saya tegur dia sebab datuk saya sangka dia tak dengar. Namun, kali kedua tegur pun dia tetap buat bodoh je. Akhirnya, datuk dan arwah nenek pun ambil keputusan untuk berlalu pergi. Mereka seterusnya melalui pula rumah Pak Abu ketika perjalanan pulang. Alangkah terperanjatnya mereka apabila melihat Pak Abu sedang bersantai sambil minum kopi di hadapan rumahnya itu. Langkah datuk dan nenek terhenti, dek kerana terlalu terkejut dengan apa yang mereka lihat. Pak Abu pun peliklah tengok mereka berdua. Dia pun segera bertanya mereka, ada apa mereka berdiri di situ? Dia siap menjemput mereka masuk ke rumahnya. Masa tu arwah nenek nak tanya tentang apa yang mereka lihat, tapi dihalang oleh datuk. Datuk terus ajak nenek pulang. Rupa-rupanya selepas tu barulah heboh satu kampung bahawa Pak Abu tu memang ada membela hantu raya. Patutlah banyak kebun dia yang luas-luas orang tak berani nak usik. Yang keempat, ular sawa gegasi. Ini bukan pengalaman yang berkaitan hantu, tetapi pengalaman seram nenek saya bertemu ular sawa yang saiznya mega. Masa tu, nenek saya ditemani oleh pakcik saya. Pakcik saya ni, masa tu masih di bangku sekolah menengah. Kalau hari cuti, dia akan selalu ikut nenek ke kebun getah untuk membantunya. Masa tu gelap lagi. Mereka pun berjalanlah untuk menoreh.
Sehinggalah mereka berdua tiba di hadapan kesan korek seperti longkang di dalam kebun tu. Langkah mereka terhenti. Hal ini kerana mereka terdengar bunyi seperti benda bergerak. Mereka pun suluh meratu tempat kerana bimbang kalau-kalau ada orang jahat mengikuti mereka. Suluh punya suluh, tak ada apa-apa pun. Akhirnya, pakcik menyuluh ke arah dalam longkang tu. Ketika itulah, mereka lihat sosok badan ular sawa. Anda bayangkan, lebar badan ular sawa tu hampir memenuhi kesemua ruang longkang tu. Masa tu nampak badannya saja sebab ia terlalu panjang. Nenek dan pakcik pun lari sekuat hati kerana ketakutan. Setelah sampai agak jauh dari situ, mereka pun suluh dalam longkang untuk langkah longkang tersebut untuk pergi ke seberang sana. Cuba teka, ada apa? Ya, ada kepala ular tu. Bayangkan betapa panjangnya ular tu. Mereka dah lari jauh, tapi baru jumpa kepalanya. Mereka pun lari patah balik sampai bahagian melepasi ekor ular sawa tu, lalu melangkah longkang dan meninggalkan tempat tu. Beberapa hari selepas tu, ada seorang toke Cina yang merupakan pemilik dusun buah yang terdapat bersebelahan ladang getah tu, berjaya menangkap ular sawa gegasi berkenaan. Toke itu pun melapah daging ular tersebut, lalu menjemur kulit ular tu. Nenek pergi ke rumah dusun toke tu untuk melihat sendiri saiz ular tu. Malangnya, toke Cina tu sudah potong isi ular tersebut secara ketam. Bayangkan, isi sawa tu penuh satu tong drum besar, manakala kulitnya yang dijemur pula sebesar kain terpan yang orang letak di kemah kenduri. Punyalah besar. Begitulah besarnya pengorbanan nenek dalam mencari rezeki untuk membesarkan anak-anaknya. Semoga Allah memberkati nenek di sana dan menempatkan nenek bersama orang-orang yang beriman. Amin, amin ya Allah. Al-Fatihah. Sebenarnya ada lagi yang nenek cerita, tapi nantilah saya akan sambung dalam kisah yang lain pula. Sekian. Terima kasih, Brother Fai.